Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan FB Live Tanya Dr. Nurul Yakin. InsyaAllah topik perbincangan kita pada tengah hari ini ialah mengenai rawatan penyakit kanser paru-paru. Okey, baiklah. Kita akan pergi ke soalan yang pertama. Okey, apakah rawatan untuk penyakit kanser paru-paru? Okey. So sebenarnya untuk penyakit kanser paru-paru ini kita ada beberapa jenis rawatan ya. Kita ada rawatan untuk kemoterapi ya. Kita ada rawatan pembedahan ataupun surgery dan kita juga ada rawatan radioterapi dan kita juga ada rawatan palliative care ya. Saya akan terangkan lebih lanjut satu demi satu apakah maksud setiap jenis rawatan yang saya ceritakan tadi ya. Okey, so pertama rawatan kemoterapi. Apa itu rawatan kemoterapi ya? Jadi rawatan kemoterapi kita ada yang kita panggil conventional chemotherapy ya. Yang kedua kita ada yang terbarulah ya. Jadi conventional chemotherapy adalah rawatan di mana ubat kemoterapi iaitu ubat anti kanser dimasukkan melalui salur darah. Jadi kita akan kepada pesakit kanser kita akan masukkan jarum dan melalui jarum tersebut ubat akan dimasukkan seolah-olah seperti IV drip tapi mengandungi ubat kanser. Kemoterapi akan masuk melalui IV drip. Kita akan masukkan jarum di sini dan ubat itu boleh masuk daripada beg tadi, beg air tadi, beg ubat ke jarum. Jadi rawatan kemoterapi ini perlu dimasukkan melalui darah ya. Darah dan dia akan mengambil masa beberapa lama. Untuk kanser paru-paru biasanya kita akan masukkan air selama beberapa jam, antara 2 hingga 4 jam bergantung kepada respon pesakit. Dan kebiasaannya rawatan kemoterapi ini ya perlu diulang ya. Ada yang perlu setiap 2 minggu ya ataupun setiap 3 minggu bergantung kepada respon pesakit ya. Bagaimana respon pesakit terhadap rawatan kemoterapi tersebut. Itu kita panggil conventional chemotherapy ya. Tetapi sekarang ini kita sudah ada rawatan kemoterapi yang kita panggil targeted therapy yang mana kemoterapi berbentuk tablet ya. Jadi pesakit tidak perlu masuk ward, pesakit boleh makan tablet kemoterapi di rumah. Jadi rawatan ini kita panggil targeted therapy di mana ubat kemoterapi ini memang betul-betul khusus untuk membunuh kanser sel yang kita telah tentukan ya. Jadi bila kita bercakap mengenai targeted chemotherapy ada beberapa jenis lagi ya targeted chemotherapy berbentuk tablet tapi yang kerap digunakan ialah EGFR ya, EGFR TKI ya, tyrosine kinase inhibitor. Di mana ubat ini boleh diambil melalui tablet dan pesakit tidak perlu masuk ward ya. Tetapi ubat tyrosine kinase inhibitor ataupun TKI ini hanyalah boleh digunakan pakai untuk pesakit kanser paru-paru jenis adenokarsinoma yang mempunyai EGFR receptor positif ya. Jadi tidak semua kanser paru-paru boleh dirawat menggunakan kemoterapi yang boleh dimakan secara tablet ya. Hanya penyakit kanser tertentu sahaja ya. Jadi untuk kita ya kita cukuplah untuk mengetahui bahawa rawatan kemoterapi ada yang jenis konvensional di mana pesakit perlu masuk ward, masuk drip ya, masuk air ya dan perlu duduk dalam hospital keesokan harinya baru boleh keluar ya. Dan juga rawatan konvensional dan targeted therapy ataupun tablet kemoterapi di mana rawatan ini boleh dimakan di rumah sahaja tanpa perlu masuk hospital. Okey, jadi soalan yang ketiga ialah apakah kesan sampingan ya ataupun side effect kemoterapi. Jadi ramai pesakit kanser yang kebanyakannya tidak mahu mengambil kemoterapi kerana menurut mereka ya saya tak naklah kemo ni doktor, takut badan saya tak larat, tak boleh terima ya. Takut macam-macam lah, takut rambut gugur dan sebagainya. Sebenarnya kerisauan mereka itu adalah benar ya. Tetapi tidak semua pesakit kanser paru-paru akan mendapat side effect ataupun kesan sampingan kemoterapi. Ada yang boleh menerima kemoterapi dengan baik, ya maksudnya sekiranya mereka menerima rawatan kemoterapi, mereka tidak akan mengalami apa-apa side effect. Tetapi ada juga pesakit kanser yang apabila menerima kemoterapi, mereka mendapat kesan sampingan yang sangat teruk ya. Contoh-contoh kesan sampingan yang boleh terjadi selepas seseorang mengambil kemoterapi antaranya ialah muntah-muntah ya, sakit perut, rambut gugur ya, badan terasa sangat letih ya, ruam-ruam di kulit ya.
Dan itu adalah antara kesan sampingan yang perlu kita ceritakan kepada pesakit kanser. Ini adalah kemungkinan kesan sampingan yang boleh didapati sekiranya mengambil kemoterapi. Tetapi tidak semua orang akan mendapat kesan sampingan daripada kemoterapi ini. Jadi kebiasaannya kita akan mencadangkan untuk pesakit kanser, cuba dahulu rawatan kemoterapi ini. Sekiranya mereka tidak ada kesan sampingan, kita akan teruskan. Sekiranya mereka mendapat kesan sampingan, jadi kita akan berhentikan rawatan kemoterapi tersebut. Jadi tidak perlulah kita mempunyai pandangan yang negatif terhadap kemoterapi. Ada orang yang boleh menerima dengan baik, tidak mendapat sebarang kesan sampingan. Ada orang yang mendapat kesan sampingan yang teruk. Jadi nasihat kita kebiasaannya ialah cuba dahulu, kemudian kita lihat bagaimana toleransi anda terhadap rawatan kemoterapi tersebut. Okey, soalan yang seterusnya ialah bagaimana untuk kita mengurangkan kesan sampingan kemoterapi ini. Jadi untuk pesakit yang mengalami simptom contohnya muntah, muntah-muntah adalah antara kesan sampingan yang agak kerap berlaku di kalangan pesakit kanser yang mengambil rawatan kemoterapi. Jadi kita akan memberikan ubat tahan muntah. Kita boleh memberikan ubatnya melalui darah, kita bagi intravenously untuk membantu mereka agar tidak mendapat muntah-muntah. Jadi kesan sampingan yang mereka dapati ini sebenarnya ada yang boleh dihalang daripada berlaku, dan ada yang boleh dirawat. Tetapi kalau kesan sampingan rambut gugur, itu kebiasaannya kita tidak ada ubat. Kebiasaannya kita akan biarkan rambut itu gugur dulu, dan setelah kemoterapi berlalu, rambut tadi akan tumbuh dengan sendirilah. Okey. Antara kesan sampingan lain untuk kemoterapi adalah ruam-ruam di kulit. Jadi kalau pesakit mengalami ruam-ruam di kulit yang teruk, kita biasanya akan merujuk kepada doktor pakar kulit, dan kita boleh memberikan lotion ataupun krim yang bersesuaian sekiranya pesakit kanser tersebut mendapat kesan sampingan berbentuk ruam-ruam di kulit yang teruk. Okey, jadi itu adalah antara kesan sampingan kemoterapi yang saya telah ceritakan sebentar tadi. Okey, jadi rawatan untuk pesakit kanser juga termasuk palliative care ataupun rawatan paliatif. Apakah maksud rawatan palliative care ini? Jadi palliative care ini adalah suatu rawatan yang bertujuan untuk mengurangkan penderitaan dan kesakitan pesakit. Kebiasaannya kita bercakap mengenai palliative care ataupun rawatan paliatif kepada pesakit kanser paru-paru tahap 3 dan tahap 4, di mana ketika itu pembedahan sudah tidak sesuai lagi diberikan. Jadi untuk pesakit tahap 3 dan tahap 4, di mana pembedahan tidak sesuai lagi dijalankan kerana kanser telah merebak dengan begitu banyak sekali organ yang telah terlibat. Jadi ketika ini kita perlu berbincang dengan lebih lanjut kepada pesakit, berbincang daripada hati ke hati, menceritakan kepada mereka bahawa kanser ini sudah merebak, dan kita tidak boleh menahannya. Pembedahan juga mustahil untuk kita buat. Jadi sekarang apa yang boleh kita buat ialah kita perlu mempersiapkan pesakit untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Jadi banyak lebih kepada membantu menguatkan pesakit dari segi fizikal dan juga spiritual. Jadi paliatif bermaksud kita memberikan rawatan untuk mengurangkan kesakitan, rawatan untuk mengurangkan penderitaan. Jadi sekiranya pesakit mengalami susah nafas, terutamanya kalau peringkat kanser paru-paru tahap akhir, di mana kanser sel telah merebak ke otak, ke tulang, menyebabkan air berkumpul di paru-paru. Jadi kebanyakannya pesakit akan mengalami susah nafas yang teruk. Jadi apa yang kita boleh bantu dari segi rawatan paliatif ialah memberikan bantuan oksigen, agar mereka boleh bernafas dengan agak lancar. Kita juga boleh memberikan sirap morfin. Sirap morfin ini adalah satu ubat yang boleh memberikan kelegaan, dan mengurangkan kesakitan, dan juga mengurangkan rasa susah nafas kepada pesakit. Terutamanya pesakit-pesakit yang sudah nazak, yang sangat kritikal, yang mana tidak banyak perkara yang kita boleh lakukan, tetapi kita boleh memberikan ubat-ubat untuk melegakan mereka, oksigen, sirap morfin. Jadi bergantung kepada tahap pesakit. Jadi itu adalah disebut palliative care, di mana kita membantu melegakan penderitaan pesakit di samping mempersiapkan pesakit untuk melalui hari-hari yang seterusnya. Okey.
Soalan yang seterusnya ialah berapakah jumlah rawatan untuk kanser paru-paru? Ya, jadi jumlah rawatan ataupun harga kos rawatan untuk penyakit kanser paru-paru tergantung kepada jenisnya, ya, tahapnya, ya, stage tahap 1, 2, 3 ataupun 4, ya. Jenisnya sama ada small cell ataupun non small cell, ya. Jadi sekiranya kita bercakap mengenai tahap 1 dan 2, jadi kita perlu mengira kos pembedahan, ya. Kos akan berbeza di kalangan pesakit yang menerima rawatan di hospital kerajaan dan hospital swasta, ya. Tentunya pesakit yang menerima rawatan di hospital kerajaan kosnya adalah lebih rendah berbanding pesakit yang menerima rawatan di hospital swasta, ya. Okey. Saya ingin share lah beberapa update terbaru tentang kos rawatan, ya. Saya bercakap mengenai tablet kemoterapi sebentar tadi, di mana kita ada targeted kemoterapi. Pasien boleh mengambil tablet kemoterapi di rumah, ya. Harga biasa untuk tablet tersebut memakan lebih kurang 3 ke 4 ribu ringgit sebulan, ya. Dan pesakit perlu memakannya setiap hari sehingga ditentukan oleh doktor, ya, sama ada seumur hidup ataupun sehingga kanser itu telah hilang, ya. Ada juga targeted therapy yang boleh menjangkau sehingga RM15,000 sebulan, ya. Jadi rawatan untuk kanser ini sebenarnya mahal, ya. Tetapi di hospital kerajaan, ya, kita ada banyak kajian-kajian yang mana rawatan yang mahal tadi dijadikan percuma kerana mereka masih dalam bentuk kajian, ya. Dan juga ada juga fasiliti sponsorship daripada drug company, ya, ataupun syarikat-syarikat pharmaceutical, di mana mereka ada kes-kes khusus yang mereka boleh sponsor ubat-ubat yang mahal tadi ini, ya. Okey, jadi secara kos rawatan adalah lebih kurang seperti tadi yang saya ceritakan. Okey, bagaimana pula dengan radioterapi? Apakah yang dimaksudkan dengan rawatan radioterapi, ya? Jadi rawatan radioterapi adalah rawatan di mana kita memberikan satu pancaran sinaran, ya, radioterapi, radiasi, ya, kepada bahagian-bahagian badan yang terlibat, ya. Terutamanya kita akan berikan rawatan radioterapi kepada pesakit kanser paru-paru yang mana kanser paru-parunya telah merebak ke tulang, ya, dan menyebabkan kesakitan yang sangat teruk, ya. Jadi kebiasaannya apabila kanser sel telah merebak ke tulang, pesakit akan merasa kesakitan yang sangat teruk. Jadi ketika itu kita boleh berikan rawatan radioterapi tadi, di mana kita akan targetkan satu tempat khusus di bahagian yang ada kanser dengan rawatan radioterapi, sinaran, ya, sinaran berbentuk sinaran lah. Okey, dan rawatan ini kita biasanya dijalankan oleh pakar onkologi, pakar kanser, ya. Kalau di Lebah Kelang, pakar kanser adalah di HKL dan juga di IKN, Institut Kanser Negara di Serdang, ya. Dan juga ada di hospital swasta juga ada menyediakan rawatan untuk radioterapi dan kanser ini secara umumnya. Okey, seterusnya ada persoalan, adakah memakan jus buah-buahan boleh merawat ataupun mengurangkan risiko lung kanser, ya? Ada beberapa kajian, ya, yang menunjukkan jus buah-buahan mengandungi antioksida, ya. Jadi antioksida adalah satu komponen yang bagus untuk membantu badan melawan sel-sel kanser, ya. Tetapi setakat ini kita masih belum lagi memasukkan jus buah-buahan itu di antara manual rawatan kepada kanser, ya. Tetapi kalau pesakit kanser ingin memakan jus buah-buahan sebagai ikhtiar, mereka boleh berbuat sedemikian, ya. Tetapi elakkan memakan makanan yang mengandungi kandungan tinggi gula, ya, kerana jus buah yang gulanya tinggi juga tidak elok untuk kanser, kerana kanser sel mereka gemar dan cenderung kepada kandungan gula yang tinggi. Jadi kalau boleh elakkan kandungan gula yang tinggi, makan banyak buah-buahan, ya, makan banyak sayuran hijau, ya, kerana seperti kita tahu sayuran hijau dan buah-buahan mengandungi kandungan antioksida yang tinggi, dan antioksida yang tinggi sangat bagus untuk membantu menguatkan imunisasi badan, seterusnya mempertahankan diri daripada kanser, ya. Okey, soalan yang seterusnya, adakah pesakit paru-paru yang tidak ada simptom, ya, dan bagaimana perkara ini boleh berlaku, ya? Memang dari segi pengalaman dan juga kajian, ya, menunjukkan kebanyakan pesakit kanser paru-paru yang datang berjumpa doktor, ya,
70 hingga 80% pesakit kanser paru-paru yang datang berjumpa doktor kerana ada simptom, mereka sebenarnya telah pun didiagnose, maksudnya mereka telah pun mencapai tahap 3 dan tahap 4. Jadi 70 hingga 80% pesakit kanser paru-paru yang berjumpa doktor kebanyakannya telah pun sampai ke tahap 4, 3 dan 4. Jadi mereka ini kita panggil late diagnosis. Maksudnya diagnosis yang terlambat, ya. Kebiasaannya apabila mereka sudah ada simptom seperti batuk, batuk berdarah, susah nafas, kebiasaannya ketika ini sudah terlambat untuk operation pembedahan kerana kanser paru-paru ini mereka bersifat silent killer. Maksudnya mereka ini suka bertindak secara senyap, ya. Jadi sebab itu kita menggalakkan lung cancer screening, ya. Kita menggalakkan untuk kita screen pesakit-pesakit yang berisiko, terutamanya perokok tegar, ya. Terutamanya orang yang mempunyai sejarah kanser dalam keluarga, ya. Kita akan galakkan mereka untuk menjalani ujian lung cancer screening. Di luar negara, contohnya di US dan di UK, mereka memang ada lung cancer screening. Di Malaysia, perkara ini masih berada dalam kajian, ya. Beberapa kajian tentang lung cancer screening masih dijalankan. Tetapi di hospital, tapi package lung cancer screening ini boleh didapati di hospital-hospital yang mengambil bahagian dengan lung cancer screening, ya. Di hospital kami juga ada disediakan lung cancer screening package dan juga di hospital-hospital swasta yang lain. Di hospital kerajaan yang mengambil bahagian juga mereka ada menyediakan package untuk lung cancer screening. Jadi kepada pesakit yang mempunyai risiko kanser paru-paru yang tinggi, ya, terutamanya mempunyai risiko sejarah keluarga yang ada kanser ataupun perokok tegar, ya, berumur di antara 55 tahun dan ke atas, ini adalah antara calon orang yang kita galakkan untuk mengambil bahagian dalam lung cancer screening ini, di mana kita akan memberikan mereka CT scan, low dose CT scan. Maksudnya bukan CT scan yang biasa, tapi CT scan yang low dose, maksudnya dos radiasinya adalah rendah, tapi kita masih boleh mengesan sekiranya ada tumpuk putih ataupun kanser sel tersebut. Okay? Jadi boleh try untuk orang yang berisiko, boleh cuba dapatkan lung cancer screening di hospital yang berbahagian, ya. Sekiranya kita boleh detect adanya tumpukan putih ataupun ketulan di paru-paru pada peringkat awal yang masih boleh dibedah, peringkat 1 dan 2 masih boleh dibedah, dan selepas itu mereka boleh menjalani hidup seperti biasa, ya. Okay, jadi cuba cari lung cancer screening sekiranya anda tergolong dalam golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser paru-paru. Okey. Dan soalan yang terakhir ialah berkenaan vaksin, ya. Mungkin perkara ini tidak begitu berkait dengan kanser paru-paru, ya. Tetapi untuk pesakit kanser paru-paru kita akan galakkan mereka untuk mengambil vaksin, ya. Terutamanya vaksin influenza dan vaksin pneumokokal untuk mengelakkan mereka mendapat jangkitan virus influenza dan juga bakteria pneumonia, ya. Kerana pesakit yang menghidap penyakit kanser paru-paru, mereka mudah mendapat jangkitan kerana imunisasi mereka rendah, jadi mereka digalakkan untuk mengambil vaksin, ya. Vaksin influenza perlu diambil setahun sekali, ya. Dan vaksin pneumokokal ada yang perlu diambil 5 tahun sekali, ada yang hanya perlu diambil sekali seumur hidup dan ianya akan mencukupi. Alright. Okey, ada yang bertanya juga, adakah vaksin ini hanya untuk virus sahaja, ya? Tidak benar, ya. Jadi vaksin ini diperlukan untuk memelihara badan kita daripada jangkitan virus dan juga bakteria. Jadi sebab itulah rakyat Malaysia, ya, ketika mereka baru lahir, kita akan memberikan mereka suntikan BCG, suntikan hepatitis B, ya. Jadi itu semua adalah vaksin untuk memelihara bayi tadi daripada dijangkiti oleh kuman-kuman yang berbahaya, ya, termasuklah kuman TB, ya. Sebab itu mereka mendapat vaksin BCG, ya. Kuman hepatitis, ya. Kuman influenza, ya. Jadi mereka juga mendapat vaksin influenza, ya. Kuman pneumokokal, bakteria. Jadi kita perlu galakkan pesakit kanser paru-paru untuk mendapatkan vaksin yang cukup. Ada yang bertanya juga, ya, adakah sekiranya seseorang itu telah mengambil vaksin influenza, mereka akan terpelihara daripada virus COVID-19, ya. Jadi dakwaan ini tidak benar, ya. Kerana setiap vaksin itu memang telah didedikasikan untuk memelihara diri daripada virus atau bakteria yang tertentu sahaja. Jadi kalau kita sudah menerima vaksin influenza, kita akan terpelihara daripada jangkitan kuman influenza. Tetapi jangkitan kuman COVID-19, ya, kita masih boleh mendapat jangkitan COVID-19, ya.
walaupun kita telah mendapat vaksin influenza, kerana vaksin influenza hanya menjaga diri kita daripada jangkitan virus influenza, ya, tidak kepada jangkitan COVID-19. Okey. Nampaknya itu sahaja soalan-soalan yang kita telah bincangkan setakat ini. Alhamdulillah kita telah berjaya jawab 10 soalan. Mungkin sebagai recap, saya akan summarizekan, saya akan ringkaskan conclusion ataupun rumusan daripada perbincangan kita, ya. Untuk pesakit kanser paru-paru, ya, rawatan terdiri daripada kemoterapi, pembedahan, paliatif dan radioterapi. 4 jenis rawatan bergantung kepada jenis kanser paru-paru itu jenis apa, dan bergantung kepada tahap kanser paru-paru itu tahap yang mana. Okey. Side effect ataupun kesan sampingan kemoterapi terdiri contohnya adalah muntah-muntah, rambut gugur, ruam-ruam, ya, kepenatan yang teruk, ya. Jadi bergantung pada individu. Ada pesakit kanser yang boleh mendapat side effect, ada yang tidak akan mendapat side effect, ya. Jadi nasihat kita, cuba dulu rawatan kemo, sekiranya tidak boleh terima, jadi kita akan hentikan rawatan tersebut. Okey, palliative care, rawatan untuk memberikan keselesaan dan mengurangkan penderitaan untuk pesakit tahap akhir kanser paru-paru, ya. Kos rawatan bergantung kepada tahap dan jenis, ya. Kos pembedahan berbeza, kos kemoterapi berbeza, ya. Dan rawatan radioterapi, ya, jus buah-buahan sebagai antioksida. Ya, jadi mungkin setakat itu dulu perkongsian saya pada hari ini, ya. Kita ada seperti biasa di penghujung sesi saya akan menawarkan 5 sesi virtual clinic secara percuma untuk 5 peserta terawal. Jadi kita boleh berbincang dengan lebih lanjut sekiranya anda ada permasalahan berkaitan dengan masalah paru-paru, ya. Kita boleh saya akan menasihatkan apakah cadangan ataupun rawatan yang dinasihatkan untuk anda, ya. Okey, mungkin setakat itu dulu. Kita akan jumpa lagi pada esok hari di FB Live pukul 12.30 tengah hari. Saya akan kongsikan mengenai penyakit asma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.